Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi baru saja 5 perlawanan dalam saingan Liga Malaysia terdapat pelbagai drama, insiden, kontroversi telah berlaku. Bukan sahaja kepada pemain, malahan pengadil tersebut juga terlibat dengan kontroversi ini. Jadi viral kat media sosial, netizen pun, para penyokong pun memang tak puas hati. Ada yang marah, ada yang kecam, semualah. Alright, jadi baru-baru ni FM telah mengeluarkan satu kenyataan yang mana mereka telah mendenda para pemain ni dan juga pengadil. Jadi untuk video kali ni aku nak recap balik apa denda-denda FM yang telah mereka keluarkan kepada para pemain tersebut dan juga pengadil tersebut. Yang pertama, Jack Hindle, yang mana kontroversi beliau adalah beliau telah menolak pengadil di dalam kotak penalti. Jadi kesalahan beliau adalah beliau telah melanggar artikel 59 Kod Tata Tertib FAM edisi 2015 yang mana beliau tidak menunjukkan semangat kesukanan ketika perlawanan antara Kelantan bertemu Perak 2 di Stadium Sultan Muhammad, Kota Baru. Jadi amaran daripada FAM telah diberikan dan jika beliau mengulangi kesilapan yang sama, tindakan yang lebih berat akan dikenakan kepada beliau. Yang kedua adalah Alex Gonçalves daripada Melaka United. Jadi kesalahan beliau adalah beliau telah membaling bola kepada pengadil dalam perlawanan antara Melaka United bertemu PJ City di Stadium MPPJ pada 10 Mac yang lalu. Jadi kesalahan beliau adalah beliau juga telah melanggar artikel 59 Kod Tata Tertib FAM edisi 2015 yang mana beliau tidak menunjukkan semangat kesukanan. Jadi hukuman beliau adalah beliau telah diberikan amaran yang keras daripada FAM dan jika beliau mengulangi kesilapan yang sama, tindakan yang lebih berat akan dikenakan kepada beliau. Yang ketiga, Ahmad Khairil Anwar ataupun lebih dikenali sebagai Beto. Jadi kesalahan beliau adalah beliau telah melakukan simulation di dalam kotak penalti ketika perlawanan antara PJ City bertemu Melaka United. Jadi selepas insiden tersebut memang Beto ni terus dikecam oleh netizen lah. Lagi-lagi dengan penyokong Melaka memang terus sembuh hawau lah apalah. Memang cukup-cukup tak puas hati je lah. Beto ni nampak terlalu over ketika diving ni walaupun tiada langsung kontak. Jadi kesalahan beliau adalah beliau telah melanggar artikel 59 Kod Tata Tertib FAM edisi 2015 yang mana beliau tidak menunjukkan semangat kesukanan. Jadi FAM telah menghukum yang mana beliau tidak boleh bermain dalam 2 perlawanan ketika bertemu Terengganu pada 2 April dan juga Kuala Lumpur pada 7 April. Jadi selepas insiden tersebut, Beto juga sempat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesilapan yang memang bagi beliau adalah kesilapan yang cukup memalukan. Keempat, time out daripada Selangor 2. Jadi kesalahan beliau mana beliau telah menunjukkan simbol berbau politik ala-ala pengakap ketika pertemuan bertemu PDRM. Jadi kesalahan beliau adalah beliau telah melanggar artikel 59 Kod Tata Tertib FAM edisi 2015 yang mana beliau telah digantung satu perlawanan yang mana beliau tidak boleh bertemu Perak 2 pada 2 April ini. Jadi hukuman ini tidak boleh dirayu dan jika beliau mengulangi kesilapan yang sama, hukuman yang lebih berat akan dikenakan kepada beliau. Jadi selepas FAM telah mengeluarkan kenyataan tersebut, nampaknya para penyokong seperti tidak berpuas hati. Mereka bertanya mana insiden Nasu Insan yang mencuit pengadil ketika pertemuan antara pasukan JDT dan Perak. Dan apa yang aku dengar adalah insiden Nasu Insan ini adalah insiden yang masih baru dan dalam tindakan tata tertib dan akan dikenakan tindakan pada waktu yang selanjutnya lah nantilah. Dan apa yang aku harapkan, FAM bertindak adil dan saksama. Tiada double standard, tak kisahlah anda JDT ke, Pahang ke, Terengganu ke, Selangor ke, KL United ke. Jika anda melakukan kesalahan, denda, tetap denda. No double standard, alright? Alright, jadi kalau korang fikir logik, kalau korang tengok kes Jack Hindle yang mana beliau ni telah menolak pengadil sampai jatuh, tapi beliau ni hanya kena amaran keras, tak adalah kena gantung ke apa. Aku rasa kes Nasu ni sama je lah, beliau ni hanya kena amaran yang keras, tak adalah kena gantung ke apa ke. Alright guys, jadi settle untuk hukuman untuk para pemain. Dan sekarang kita ke hukuman untuk pengadil pula. Alright, berat. Memang cukup berat. Banyak juga insiden kontroversi daripada para pengadil dalam saingan Liga Malaysia kali ini. Alright. Jadi yang pertama adalah ketika perlawanan antara Kelantan bertemu Perak 2. FM telah mengesahkan yang mana pengadil tersebut memang berada di dalam kedudukan yang salah, yang mana beliau telah berada di dalam kotak penalti ketika para pemain Kelantan ingin menyerang. Jadi pengadil tersebut akan dirujuk kepada status pengurus pembangunan pengadil dan pengadil profesional FAM iaitu saudara Nagor Amin untuk beliau mengikuti program penambahbaikan like motivasi lah, yang mana waktu tu beliau kena tahu like
posisi mana yang betul dan pergerakan mana yang betul waktu tersebut. Dan beliau boleh mengadili semula dalam saingan Liga Malaysia apabila tamatnya program tersebut dan penilaian terhadap beliau akan dibuat. Yang kedua, pengadil ketika perlawanan antara PJ City bertemu Melaka United. Jadi pengadil tersebut telah didapati bersalah yang mana beliau tidak dapat mengesan, yang mana ketika itu Beto telah melakukan diving dan beliau tetap dengan keputusan beliau yang mana memberikan sepakan penalti kepada PJ City. Jadi pengadil tersebut telah dikenakan hukuman pergantungan selama 2 minggu serta-merta dan juga beliau akan dirujuk kepada saudara Nagor Aming untuk beliau mengikuti program penambahbaikan sebelum beliau kembali bertugas dalam saingan Liga Bawahan. Jadi beliau boleh bertugas mula dalam saingan Liga Super apabila prestasi beliau cukup memuaskan kembali. Jadi yang ketiga adalah pengadil ketika perlawanan antara pasukan Perak bertemu pasukan JDT. Jadi perlawanan ini merupakan antara perlawanan yang cukup panas, mana sampai TNJ sendiri bagi tahu mana kekasaran kepada Arif Aiman dan juga Bengkel patutnya diberikan penalti, dan yang akhir sekali tu patutnya bukan penalti untuk JDT. Jadi apa yang mengejutkan? Laporan daripada FNM mengatakan penilai pengadil cukup berpuas hati dengan prestasi pengadil tersebut sepanjang perlawanan tersebut. Jadi tak adalah tindakan yang cukup keras seperti penggantungan ke apa jas pengadil tersebut juga akan dirujuk kepada pengurus pembangunan pengadil FNM. Dan yang keempat adalah pengadil ketika perlawanan antara pasukan Sabah bertemu pasukan Terengganu. Jadi penilai pengadil mengatakan yang prestasi pengadil tersebut memang cukup tidak memuaskan. Banyak jugalah isu kontroversi waktu perlawanan tersebut, sehingga yang paling besar adalah gol Jordan Mintah tidak diterima ketika itu. Justru beliau telah dikenakan hukuman pergantungan selama 2 minggu serta-merta dan juga beliau juga terpaksa masuk kem Mahalam untuk improve skill pengadilan beliau sebelum beliau boleh mengadili dalam saingan Liga Bawahan. Dan jika prestasi beliau memuaskan, barulah beliau boleh mengadili saingan Liga Super kembali. Alright guys, so bila korang tengok hukuman daripada FNM ni kepada para pemain dan juga pengadil, korang rasa korang setuju ataupun tidak? Ataupun korang rasa FNM ni patut beri hukuman yang lebih keras sebagai pengajaran kepada mereka supaya mereka tidak akan mengulangi lagi insiden-insiden ini selepas ini? Dan akhir kata, buat MFL maupun FNM, kalau berikan hukuman kepada para pemain tu tak perlulah nak sorok-sorok bagai. Just keluarkan statement, bagi tahu media. Sebab apa? Kalau lebih disorok lagi, ia akan membuatkan perspektif yang lebih buruk para penyokong kepada MFL maupun FNM. Kalau kita tengok sekalipun, like pemain ternama dunia seperti Messi maupun Ronaldo ketika mereka bermain dalam saingan La Liga, dan jika mereka dikenakan hukuman, aku rasa bukan setakat La Liga tu je yang tahu, tapi satu dunia boleh tahu. Tak ada pun pegawai eksekutif La Liga bagi tahu yang hukuman mereka ni tak boleh bagi tahu kat media. Sebab apa? Takut rakan kongsi kecil hati. Itu saja daripada aku, Lan. Assalamualaikum.